Nazri, KPM. Aduh, macam mana nak jawab soalan ni? Bagaimana nak membaiki tanah yang bermasalah? Macam mana ni kawan-kawan? Akmal stuck dekat soalan ni. Mungkin ada juga di kalangan anda semua calon SPM 2021 yang menghadapi masalah yang sama seperti saya. Kalau kita dah sebut mengenai bagaimana nak membaiki tanah yang bermasalah, maknanya hari ini kita akan belajar mata pelajaran pertanian. Yes, Assalamualaikum. Salam sejahtera what's up everybody. Saya Akmal Nazri. Dan inilah dia Sukses SPM 2021, pecotan yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Baik, kalau kita nak bercakap mengenai mata pelajaran pertanian, dan kita tahu kan minggu depan anda semua akan menduduki peperiksaan SPM, dan mungkin ada juga di antara kalangan anda macam alamak, macam mana ni ada lagi bab-bab yang tak kuasai dalam mata pelajaran pertanian. Jangan risau kerana kita akan bersama dengan seorang guru yang memang terbaiklah. Siapakah beliau? Jom kita tengok profil guru hari ini. Safwan! Baik, sekarang ini kita akan bersama dengan Cikgu Fazrin. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Cikgu? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Cikgu. Tadi saya menghadapi satu masalah di dalam mata pelajaran pertanian, Cikgu. Macam mana ni kita nak jawab mengenai macam mana kita nak membaiki tanah yang bermasalah. Itu merupakan salah satu bentuk soalan Bentuk soalan, ya betul. di dalam mata pelajaran pertanian nanti. Baik, sebelum kita nak mulakan ni, Cikgu, mungkin Cikgu boleh menerangkan secara ringkas kan, orang kata formula ataupun kertas bagi mata pelajaran pertanian ini. Silakan, Cikgu Fazrin. Saya terus sambung pergi pada format. Ya, formatnya, Cikgu. Okey, hari ini kita pergi kepada pecutan SPM. Okey, kita tengok dulu buku teks. Buku teks yang ada lah, kita 4 dan 5. Okey. Kemudian kita pergi kepada, ini penjenayaan semula lah, bermula 2017. Baik. Sains pertanian ditukarkan kepada pertanian. Okey. Seterusnya kita pergi kepada format pentaksiran bagi kertas pertanian. Kertas pertanian ni ada dua. Okey. Kertas satu secara bertulis dan kertas dua adalah secara kerja khusus atau kerja amali lah. Okey, jadi untuk SPM pelajar-pelajar dah melaksanakan kerja khusus bagi tingkatan 4 dan 5. Okey, jadi pada tahun ini mereka akan menduduki peperiksaan bertulis lah. Okey, bertulis. Jadi kertas satu kita tengok pada jenis instrumen adalah ujian subjektif. Okey, bagi jenis item terdapat dua. Bahagian A respon terhad. Baik. Bahagian B respon terbuka. Okey. Okey, bagi bilangan bahagian soalan bahagian A 20 soalan. Okey, bahagian B ada 4 soalan. Maknanya 4 soalan besar lah. Kalau nombor 1 mungkin ada A, B, C, D. Okey, begitulah. Okey, jumlah markah pembahagiannya adalah 50 markah bagi setiap kertas. Bagi setiap bahagian. Bahagian A 50, bahagian B pun 50. Okey. Okey, seterusnya bagi wajaran 70% bagi kertas 1. Okey, bagi kertas 2 30. Maknanya kerja khusus yang pelajar dah laksanakan adalah sebanyak 30 markah, 30%. Baik. Okey, seterusnya tempoh masa bagi kertas 1 pula adalah selama 2 jam dan 30 minit. Okey. Jadi pembahagian masa tu terpulang kepada pelajar lah. Tapi digalakkan kita bahagi dua lah. 1 jam 15 minit bagi kertas A, bahagian A. 1 jam 15 minit bagi bahagian B. Okey. Bagaimanapun masa tu terpulang kepada pelajar tu sendirilah. Macam mana dia nak bahagikan masa. Okey, seterusnya kita lihat pada konstruk yang ada. Okey, ini nanti kita akan pergilah pada setiap bahagian A dan B. Okey, jadi kita boleh lihatlah konstruk-konstruk yang ada di dalam kertas satu. Okey, seterusnya aras kesukaran. Okey, keseluruhan rendah 5, sederhana 3 dan juga tinggi adalah 2. Ini sekadar cadangan. Cadangan bagi aras kesukaran lah. Maknanya tak semestinya tepat lah. Okey, seterusnya alatan tambahan yang diperlukan bagi kalkulator. Kalkulator saintifik. Okey, sebab dia ada pengiraan lah. Pertanian dia ada pengiraan jugalah. Pengiraan baja, pengiraan NPM, nisbah penukaran makanan. Okey, seterusnya kaedah penskoran. Kaedah penskoran adalah secara analitik. Manakala kertas 2 adalah melalui rubrik
penskoran. Okey. Okey, ini Akmal, kita tengok pada kandungan Baik. KSSM untuk pertanian. Dia bab dia sikit je. Tingkatan 4 2 bab, tingkatan 5 pun 2 bab. Tapi pecahan bab dia banyaklah. Dia ada pecahan-pecahan dia lah. Okey, kita tengok sains tanah tingkatan 4. Tingkatan 4 ni dia belajar tanah dan poultry. Poultry macam ayam, itik. Okey, seterusnya adalah tingkatan 5 pula kita akan belajar sains tumbuhan lah. Sains tumbuhan dan pengeluaran tanaman. Okey, jadi setiap kandungan silibus ni pelajar akan melakukan kerja-kerja amali lah. Ada banyaklah kerja amali. Dalam tingkatan 4 pun untuk sains tanah dia akan belajar membuat amali baja, baja organik. Okey, untuk poultry pun kita akan bela puyuh lah. Ada kerja-kerja membela puyuh, kita mereka bentuk dan membina sangkar. Itu memang seronok lah untuk pertanian ni. Okey, itu bagi tingkatan 4 cikgu? Bagi tingkatan 4. Okey, bagi tingkatan 5 pula, dia lebih kepada tumbuhan, tanaman. Biasanya kerja amali yang pelajar akan lakukan, mungkin kita menanam, menyemai benih sayur, membuat projek-projek. Pernah dengar fertigasi ya, Akmal? Fertilization ke cikgu? Fertigasi. Oh, lain. Itu mata pelajaran lain ya. Hidroponik mungkin pernah dengar. Pernah cikgu, yes. Okey. Jadi hidroponik, NFT. Hidroponik pun ada banyak pecahan yang dia. kita tanam cili, sayur-sayuran semua betul cikgu kan? Ya, betul. Okey, jadi ini semua pelajar akan belajarlah di tingkatan 5. Okey, seterusnya saya nak tanyalah murid-murid di rumah. Okey, pada hari ini apa sasaran anda untuk mata pelajaran pertanian SPM 2021? 3729 kan? 3729 satu adalah kod untuk pertanian lah. Okey, setakat ni Akmal ada apa nak tanya ke? Saya nak tahu cikgu, kalau untuk yang kertas 1, kertas 2 ni kita nak kena mendapat orang kata skor tu, mendapat keputusan cemerlang tu macam mana cikgu? Kita kena bagi kertas 1 banyakkan yang betul ke atau kertas 2 kena fokus ke macam mana tu cikgu? Okey, macam ni. Kertas 2 pelajar dah laksana kan? Okey, di tingkatan 4 dia dah buat kerja khusus pada kita boleh tengok balik lah slide. Dia dah laksanakan kalau mengikut ketetapan dia tingkatan 4 pada bulan Ogos hingga September. Baik. Okey, manakala fasa 2 bagi tingkatan 5 pula. Dia ada 2 fasa lah. Maknanya di tingkatan 4 dia melakukan amali, dan tingkatan 5 pun ada kerja khusus. Okey, jadi bagi markah, kita tengok markah. Pembahagian markah. Okey. Okey, bagi kertas 1 70%. Okey, ini kertas 1 ni yang bertulis lah. Okey, pelajar akan bertulis pada 7 hari bulan. 7 Mac 7 Mac untuk SPM. Okey, kertas 2 ini kerja khusus. Yang mana pelajar-pelajar dah lakukan. Pelajar dah lakukan semasa tingkatan 4 dan 5. Jadi, katalah Akmal, Akmal ambil SPM pertanian tahun ni. Okey, dah buat kerja khusus. Okey, katalah saya cikgu, saya dah bagi Akmal daripada 30 ni saya bagi Akmal nak apa? 24 lah cikgu. 24 Okey, sebab mungkin ada kesilapan pada ni Akmal punya kerja khusus jadi saya bagi 24 je lah. Alright. Okey, jadi 24 ni Akmal akan bawa ke SPM nanti. Jadi untuk SPM nanti dalam tangan dah ada 24. Jadi pelajar-pelajar pelajar di rumah boleh rancang. Bagaimana kita nak mendapat A, B, tapi biasanya kita target A lah Akmal betul kita mesti target nak cemerlang lah. Betul. Kemudian baru kita boleh dapat 100%. Jadi maka kerja khusus kertas 2 tu kita dah bawa lah untuk peperiksaan. Jadi untuk ni kita dah boleh target lah. Maknanya tinggal lagi 70% sahaja. Murid-murid ini kena fokus. Dan betul. kena orang kata mendapat markah kalau boleh 70% lah. Kalau boleh. Sebab dia kertas 1 dia ada 100 markah. Okay, jadi dia akan ditukarkan kepada 70% lah. Kemudian dicampurkan dengan kertas 2. Baru kita akan dapat markah yang penuh lah untuk kertas pertanian ni lah. Okey, baik. Saya pasti murid-murid pun dah faham mengenai format soalannya cikgu kan. Yang mana kertas 2 dah dilakukan pada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Tinggal lagi 70% saja anda kena fokus untuk mendapat keputusan yang sukses. Okey, kita nak pergi rehat. Selepas ini kita akan kembali semula bersama dengan cikgu dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita, Cikgu Fazrin dalam mata pelajaran pertanian. Tadi kita dah sentuh mengenai format soalan cikgu dan sekarang ini kita nak pergi ke bahagian A. Jadi murid-murid sila beri tumpuan yang sepenuhnya. Silakan Cikgu Fazrin. Okey, seterusnya kita sambung pada bahagian A. Kita akan tengoklah bentuk soalan, format soalan, kaedah menjawab, jenis-jenis soalan yang ada. Okey, bahagian A terdapat 20 soalan. Jawab semua soalan. Pelajar mesti jawab semua soalan. Bentuk soalan adalah soalan struktur. Bahagian A kita ada respon terhad. Okey, maknanya soalan ni soalan ringkas dan jawapan diminta pun jawapan secara ringkas lah. Okey, setiap soalan membawa minimum 1 markah dan boleh pergi maksimum sehingga 4 markah. Baik. Okey, bergantung pada soalan lah. Okey, jumlah markah yang diperuntukkan adalah 50 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada bentuk soalan. Bentuk soalan yang ada lah. Maknanya sebelum-sebelum ni apa soalan yang keluar. Okey, yang pertama isi tempat kosong, melakar, melabel. Okey, melabel urutan prosedur, kemudian melengkapkan jadual, menghitung dan seterusnya menganalisis data. Ini bentuk-bentuk soalan yang ada lah. Okey, seterusnya kita pergi, nanti saya tunjukkan contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan yang ada. Okey, konstruk pada bahagian A. Konstruk jenis-jenis item lah maknanya. Okey, yang pertama terminologi, yang kedua fakta urutan, pengelasan, kriteria, metodologi ataupun kaedah. Okey, seterusnya prinsip. Okey, Iqmal, kita pergi pada contoh soalan yang berkaitan dengan terminologi. Okey, terminologi ni memberi maksud pengetahuan tentang nama, istilah atau definisi sesuatu perkara. Okey, contoh soalan yang ada, Najah menunjukkan dua jenis struktur tanah. Okey, jadi kita kena jawablah, pelajar kena jawablah. Murid kena jawab, jawapannya berlapis dan butir rapuh. Ini pun secara logik lah, sebenarnya murid kena fikir. Bentuk struktur tanah yang diberikan, gambar yang diberikan. Okey. Maknanya dia dah boleh tengok kalau tanah tu mempunyai lapisan. Secara automatik dia dah boleh teka. Berlapis. Okey, begitu juga dengan butir rapuh dalam keadaan butir. Okey, jadi boleh kaitkan dengan jawapan lah. Seterusnya kita pergi kepada soalan fakta. Pengetahuan tentang maklumat am atau khusus sesuatu perkara seperti fungsi. Ingat, kaedah atau tujuan. Ingat ketiga ni, fungsi, kaedah atau tujuan. Jadi dia keluar soalan fungsi. Ataupun boleh jadi keluar soalan kaedah. Okey, ataupun tujuan. Okey. Soalan yang saya beri hari ini adalah menunjukkan alat mekanisasi ladang. Okey, dia nak nyatakan fungsi alat itu. Okey. Yang pertama ni bajak sepak. Okey, jadi dia punya fungsi memecah, menghancur, menggembur tanah. Okey, pelajar boleh nyatakan satu saja. Kalau confident boleh nyatakan satu. Jadi pelajar boleh kemudian yang kedua adalah bajak piring. Pelajar pun boleh tulis satu sajalah, memotong pun dah cukup. Memotong tanah. Atau boleh mengangkat tanah. Okey, pun dah cukup. Dan boleh memberi markah lah. Okey, seterusnya soalan fakta lain. Fungsi, yang ni saya cakap tadi. Fungsi, betul lah Akmal? Yap. Kaedah fungsi atau tujuan. Okey, ni soalan bagi fungsi pula lah. Okey, X adalah stomata, Y adalah epidermis atas. Okey. Jadi pelajar kena tahulah struktur anatomi daun tumbuhan ni, baru pelajar boleh jawab fungsi dia. Okey, jawapan laluan pergerakan keluar dan masuk air dan gas. Manakala Y mengelak tisu daripada kekeringan. Pelajar boleh jawab salah satulah. Ataupun pelindung kepada lapisan dalaman. Dah boleh dapat markah penuh. Okey, untuk soalan fakta. Urutan. Okey, seterusnya urutan. Urutan ni, kalau kita sebut urutan, kita dah tahu dia mesti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Okey, jadi pelajar murid-murid dah boleh nilai. Okey, pengetahuan tentang satu proses, aktiviti atau tindakan. Biasanya proses, aktiviti atau tindakan. Okey, jadi soalan yang saya keluarkan, pemasaran hasil dilakukan menggunakan beberapa kaedah. Lengkapkan saluran pemasaran di bawah. Okey, jawapan dah diberi pengeluar dan pengguna. Okey, murid maknanya daripada pengeluar ke pengguna, apa proses di tengah-tengah tu? Okey, apa proses pemasaran di tengah-tengah? Jadi kita dah tahulah. Pemborong,
pemborong dan juga peruncit. Peruncit. Okey, jadi pelajar pun murid sebenarnya dah boleh dah boleh fikirkan jawapan yang sesuai lah. Takkan daripada peruncit kita nak ke pemborong. Kalau fikir logiknya pemborong ke peruncit. Okey, jadi pelajar pun dah boleh fikir secara logik. Proses-proses yang ada di dalam jawapan tu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi pada urutan yang kedua. Okey, ada juga format soalan keluar macam ni Kemal Okey. Urutan maknanya daripada atas ke bawah lah. Okey, ini adalah aktiviti pasca tuai tanaman sayur-sayuran. Daripada memproses. Okey, dia dah bagi jawapan lagi tengah, membungkus. Okey, dan seterusnya menjual. Okey, jadi pelajar dah boleh fikir secara menggrade dan juga menyimpan. Okey. Baik. Jadi ini adalah contoh soalan bagi urutan. Okey, seterusnya ada juga urutan macam ni Kemal urutan bernombor kan. Kita nomborkan. Okey. Okey, murid-murid, bila keluar soalan bernombor macam ni, apa yang kita nak tengok? Biasanya jawapan dia akan bagi satu lah. Itu paling banyak dia akan bagi satu ataupun tak ada langsung lah, kosong. Okey, jadi kita dah boleh tengok. Kita dah boleh tengok apa yang terakhir pun dah boleh tengok. Takkan yang terakhir kita nak campurkan kulit. Ataupun yang lain-lain Jadi mesti yang terakhir kita dah tahu dah. Yang atas sekali tu nombor nombor 4. Kalau agak-agak yang terakhir. Tutup dengan penutup botol dan simpan di tempat yang redup selama 30 hari. Okey, betul. Itu sebabnya kita kena fikir secara logik lah urutan tu. Maknanya takkan selepas tutup botol baru kita nak buat proses yang lain. Jadi kita dah tahu tutup botol itu adalah jawapan yang terakhir. Jadi dah mudah, kita ada dua sahaja untuk kita fikirkan. Dan semestinya bawah sekali tu nombor 2, atas tu nombor 3. Okey, betul. Okey, kita pergi pada pengelasan pengetahuan tentang pembahagian, pengkategorian atau pengkelompokan. Okey, yang kita tengok ni soalan yang dikeluarkan, nyatakan dua nutrien bagi yang pertama makronutrien, yang kedua mikronutrien. Okey, bagi makronutrien kita ada karbon, hidrogen, oksigen, NPK. Yang paling mudah sekali pelajar untuk ingat adalah NPK pelajar. Okey. Sebab dalam pembelajaran, diorang dah belajar pengiraan nutrien. Dalam nutrien selalunya ada 3 sahaja, NPK. Nitrogen, fosforus dan juga kalium. Okey. Seterusnya adalah mikronutrien, boron, ferrum, mangan, zinc. Dan lain-lain lah, koprom ada, klorin pun ada, mikro. Jadi saya dah sediakan satu akronim lah untuk pelajar-pelajar mudah hafal. Baik. Okey, bagi nutrien makro, NOMA, saya namakan NOMA lah, nutrien makro. Okey, jadi dia punya kan biasa dulu kan kita nak hafal pelangi dia ada dia punya akronim dia. Pak Haji apa saya pun lupa. Okey, jadi untuk NOMA ni, nutrien makro saya dah ni saya punya. Okey, kalau hutang orang nanti Faris kena kejar masuk sungai. Dengar tu Faris. Mana Faris tadi? Ada Faris tadi kat sini. Okey, ni NOMA lah. Okey, jadi untuk pelajar mudah ingat. Baik. Sebenarnya dia dah boleh ingat 3, 4 pun dah cukup. Sebab dalam bahagian ni biasanya dia akan minta 2, 3 atau 4 lah. Tak banyak lah. Maknanya bukan keseluruhan. Jadi kalau dia ingat-ingat lupa pun, murid-murid pun dah boleh jawab lah sebenarnya. Dapat hafal 3 pun dah memadai, cikgu? Ya. Okey. Seterusnya adalah nutrien bagi mikro, NUMI. Tadi NOMA ni NUMI pula lah. Okey. Bawa kawan-kawan Faris masuk zoo. Kesian kawan Faris. Kita gunakan Faris ni lah. Ya. Okey, ini adalah akronim yang saya cipta lah. Maknanya pelajar untuk mudah ingat. Okey. Kita pergi kepada seterusnya kriteria. Kriteria ni merujuk kepada ciri-ciri, sifat atau komponen. Murid-murid. Okey. Jadi pelajar tu kena tahulah tanah ni sifatnya apa. Contoh tanah liat. Tanah liat sifatnya apa, ciri-cirinya apa. Okey, jadi dia boleh kaitkan dan mudah untuk pelajar menjawab. Okey, ini adalah jawapan yang saya bagi. Okey, macam Kemal boleh tengok daya, ada perkataan daya daya atau kemampuan tanah untuk menyerap air. Jadi pelajar pun dah boleh fikir logik sebenarnya. Dalam soalan tu, sebenarnya dalam soalan pun dah ada jawapan. Jadi pelajar perlu fikir lebih sikit lah untuk dikaitkan. Okey, seterusnya soalan kriteria, sifat-sifat tanah, jenis tanah, lom, liat, dan juga kelodak. Okey, jadi pelajar kena mahir lah untuk menghafal sifat tanah. Macam saya cakap tadi, jenis tanah, kaitkan dengan ciri-ciri dan juga sifat tanah tu sendirilah. Okey. Okey, saya pergi kepada seterusnya adalah kaedah ataupun metodologi, pengetahuan tentang cara, kaedah atau teknik.
Okey, untuk soalan dia, nyatakan dua kaedah menentukan nilai pH tanah. Okey, jadi dua kaedah ni, yang pertama adalah meter pH. Okey, yang kedua adalah kaedah Kuhn. Okey, ini contoh soalan bagi kaedah. Okey, seterusnya soalan bagi kaedah, nyatakan kaedah bagi memperbaiki keadaan tanah tadi. Okey. Ini yang Akmal tanya tadi. Bagaimana untuk memperbaiki keadaan tanah Yang bermasalah. yang bermasalah. Okey. Ini ada beberapa contoh lah. Okey, untuk membaiki tanah pun kita kena tengok tanah, jenis tanah juga. Okey. Yang pertama adalah pemugaran, pembajaan, pengairan. Okey. Okey. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya, iaitu prinsip. Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru. Atau memperihalkan tentang implikasi terhadap pengetahuan tersebut. Okey, ini adalah soalannya. S dan T adalah dua jenis baja kimia. Hitungkan kuantiti nutrien. Okey. Di bahagian A ada terdapat soalan-soalan pengiraan yang ringkas. Pengiraan ringkas, jawapan dia pun mestilah ringkas. Yep. Betul Kamal? Macam saya cakap tadi, markah maksimum boleh pergi sehingga 4 markah. Okey, jadi mungkin markah bagi soalan ni 3 ataupun 2 lah. Kita tengok pada bentuk soalan dia. Baik. Okey, hitungkan kuantiti nutrien K dalam beg baja T. Okey, jawapan dia adalah 8 kg K sebab dia minta nutrien K. Okey, untuk pengiraan baja murid-murid, awak boleh rujuk ataupun awak sendiri dah hafal lah. Saya rasa awak dah hafal ataupun awak rujuk guru-guru awak untuk mempelajari teknik-teknik ataupun cara-cara untuk membuat pengiraan baja. Kita ada banyak lah yang saya tahulah. Ada pengiraan silang secara silang, ada pengiraan secara 100 atas 100 bawah. Banyak kaedah. Itu terpulang kepada guru-guru tu sendirilah. Baik. Dalam dia nak mengajar murid-murid dia. Okey, seterusnya kita tengok kepada prinsip. Pengiraan lagi sebab prinsip ni dia melibatkan pengiraan yang ringkas. Okey. Soalannya, hitungkan pertambahan berat badan. Okey, pertambahan berat badan kita tolaklah 300 gram pertambahan berat badan semasa dan juga tolak 10 gram semasa menetas. Okey, maknanya menetas dengan dijual yang mana dulu? Takkan jual dulu baru menetas. Menetas dulu, menetas dulu baru jual. Jadi pelajar murid-murid pun dah boleh ramal konsep dah boleh dia, faham ya, betul. Okey. Kemudian NPM nisbah penukaran makanan. Okey, jadi formula dia adalah jadi murid-murid kena hafal formula lah. Formula NPM nisbah penukaran makanan baru boleh membuat pengiraan dengan betul lah. Okey. Baik, alright cikgu. Sebelum kita nak pergi ke bahagian seterusnya, okay. nak berhenti rehat dulu dan diharapkan semua murid-murid ataupun calon-calon SPM faham dengan penerangan yang baru saja Cikgu Fazrin terangkan mengenai bahagian A tadi. Baik, kita akan sambung balik cikgu. Boleh. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Fazrin kita dalam mata pelajaran pertanian. Tadi cikgu kita dah bahagian A dah. Dah melihat macam mana kan? Dan sekarang ini Cikgu Fazrin akan menerangkan macam mana kita dapat markah yang penuh dalam bahagian B. Silakan cikgu. Okey, murid-murid di rumah kita sambung kepada bahagian B, bagi kertas 1. Kita tengok kepada bentuk soalan, 4 soalan besar lah macam saya kata tadi. Baik. Jawab semua soalan. Okey, untuk bentuk soalan adalah soalan esei, respon tidak terhad ataupun respon terbuka. Okey, untuk soalan dia ada 2 soalan bagi 10 markah dan juga 2 soalan bagi 15 markah. Okey, jadi kita tak tahulah yang mana di depan yang mana di belakang lah. Tapi dia mesti 10 markah untuk 2 soalan dan 15 markah lagi untuk 2 soalan lagi. Jadi dijumlahkan jadi 50 lah. Okey, masa yang dicadangkan adalah 1 jam 15 minit. Ini sekadar cadangan daripada saya. Kalau murid-murid sekolah lain mungkin awak boleh mengikut cadangan guru-guru awak sendirilah. Okey. Kemudian panduan menjawab soalan. Baca soalan yang pertama, baca soalan dengan tenang dan cermat. Baik. Okey, kenal pasti dan garis kata kunci bagi setiap soalan. Murid, awak dah dapat soalan tu, awak garis. Gunakan pen merah ke pensil ke, gariskan kata kunci bagi soalan. Okey, jadi lebih mudah untuk awak fokus untuk menjawab.
Okey, yang ketiga tulisan mesti jelas dan mudah dibaca. Ini yang paling penting Mal Okey, tulisan mesti jelas dan mudah dibaca. Jangan buat short form, yang YG jangan. Okey ini akan menimbulkan kesalahan pada awal lah. Dah hilang markah. Dah hilang markah kat situ. Jadi kalau ayat nak disambungkan jadi maksud yang lain. Baik. Okey, kemudian penulisan format secara point. Okey, maknanya tak ada karangan sebab pertanyaan ni dia bukan bahasa, dia bukan berbunga-bunga. Ya. Dia direct kepada jawapan. Straight pada jawapan. Okey, soalan. Bagi soalan biasanya dia ada soalan nyatakan untuk 1 markah. Yang kedua terangkan. Terangkan 2 markah fakta dan huraian. Maknanya 1 fakta, 1 huraian. Kalau dia tak boleh buat huraian pun murid-murid, awak boleh buat contoh. Maknanya awak dah jawab, awak beri contoh. Kalau awak tak boleh jawab, untuk huraiannya. Okey, yang ketiga adalah huraikan. Huraikan ni biasanya soalan-soalan berkaitan langkah-langkah amali. Langkah-langkah amali. Awak boleh rujuk pada buku teks, tengok ada berapa amali yang kita dah buat, yang awak dah belajar. Biasanya soalan-soalan huraikan ni berkaitan dengan soalan amali. Saya tak cakap confirm keluar tapi biasanya kebiasaannya huraikan ni berkaitan dengan soalan-soalan amali. Baik, cikgu. Okey, kita pergi kepada panduan menjawab seterusnya. Jawapan dalam bentuk poin dan berstruktur. Okey, nyatakan 1 fakta macam saya cakap tadilah. Terangkan 1 fakta, 1 huraian. Seterusnya tulisan ringkas dan padat. Terus pergi kepada isi dan jawapan. Tak perlu ada bunga-bunga macam saya cakap tadi. Terus kepada isi, tak ada pendahuluan. Okey, ini saya cakap tadi, jangan bermain dengan bahasa. Jangan mengulangi contoh atau huraian atau jawapan pada fakta lain. Maknanya dia dah jawab tadi, dia bawa contoh tadi kepada jawapan seterusnya. Jadi tak boleh lah. Okey, jawab mengikut markah yang diberikan. Kalau 2 markah, jawapannya biasanya 1 fakta, 1 huraian. Kalau 4 markah, 2 fakta, 2 fakta, 2 huraian. Kalau 6 markah, bahagian B ada 6 markah. Jadi 3 fakta, 3 huraian. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pengiraan. Pengiraan mesti tunjuk jalan kerja. Tunjuk jalan kerja. Jangan terus jawapan. 2 tambah 1 dia terus jawab 3. Tak boleh macam tu. Untuk bahagian B dia ada markah pengiraan. Okey, jadi pelajar mesti tunjuklah 2 tambah 1 sama dengan macam tu lah lebih kurang Kemal. Okey, bagi jawapan pula kita mesti di belakang tu 2 titik perpuluhan. Maknanya contoh 20.9 saya bagi senang lah 20.444 banyak 4-nya. Ada 8 4 kat belakang tu. Jadi kita mesti bundarkan 2 titik perpuluhan. Jadi 20.44. 20.44 betul Kemal Okey, murid-murid ingat jadi ini kebiasaan lah. Saya pun ada mengajar jugalah, murid-murid saya pun kadang-kadang tersilap, dia bagi sampai 3 atau 4 titik perpuluhan. Jadi ini satu kesalahan lah. Okey, contoh unit, kesalahan lain kita tengok unit. Unit contoh berat mesti unit kilogram ataupun gram. Jadi jangan abaikan jawapan dalam bentuk unit ni. Contoh dia jawab je 20, dia jawab 20 je. Kita tak tahu 20 ringgit ke, 20 kilogram ke, 20 sen ke. 20 sen ke. Jadi unit jangan diabaikan. Biasanya soalan unit ni bajalah NPM, penyata kewangan dan lain-lain. Okey. Untuk lebih berkesan, jarakkan antara fakta, buat garisan. Maknanya bila jawab tu kena selang lah. Selang. Okey, tulisan nyata, senang baca dan berformat. Tak ada tegak, jadi sengit. Tegak balik, sengit lagi, belah kiri pula. Jadi biasakan dengan tulisan yang berformat. Maknanya straight, kalau tegak tu tegak sampai habis kita jawab. Orang kata mudah untuk kita dibaca lah. Pemeriksa baca. Pemeriksa baca pun mudah. Okey, seterusnya kita pergi pada cara menulis jawapan yang digalakkan. Okey, Kemal Okey. Cara menulis jawapan yang digalakkan, macam inilah saya cakap tadi. Ada fakta, ada huraian dan diselangkan. Okey, antara fakta tu dijarakkan. Okey, lebih mudah untuk pemeriksa baca. Okey. Kemudian kita tengok kepada cara menulis jawapan yang tidak digalakkan. Okey, tidak digalakkan pencemaran tanah menjadi punca. Ini dia buat macam ayat, karangan. Jadi sebenarnya tak perlu. Tak digalakkan. Bukan tak boleh. Bukan saya cakap tak boleh. Bukan saya cakap tak ada markah. Tapi tidak digalakkan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada konstruk bahagian B. Okey, terdapat beberapa konstruk lah. Memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta dalam bahagian B ni. Okey, kita pergi kepada soalan aplikasi prosedur.
Rajah 2 menunjukkan satu langkah bagi menghasilkan baja organik. Kenal pasti jenis baja organik yang akan dihasilkan. Yang kedua, huraikan proses menghasilkan baja organik itu. Ini saya cakap tadi, huraikan. Jadi huraikan ni biasanya soalan berkaitan amali. Jadi ini amali menghasilkan baja organik. Jadi pelajar kena huraikan proses daripada awal sampai habis lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan aplikasi pengiraan. Aplikasi ni ada dua malah. Aplikasi prosedur. Prosedur ni biasanya yang saya cakap tadi lah, menghasilkan baja organik. Yang kedua, aplikasi pengiraan. Pengiraan ni mengira lah sama ada baja ke, NPM ke, belanjawan ke, yang membawa maksud aplikasi pengiraan ni sendirilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada Ini adalah jawapan bagi tadi saya sebutlah aplikasi pengiraan. Okey, pelajar kena mahir lah. Macam saya cakap tadi, ada banyak kaedah untuk pelajar membuat formula pengiraan baju. Silang ke ataupun 100 atas 100 bawah. Itu awak mesti dah belajar dengan guru-guru awak. Jadi awak dah mahir lah. Okey, seterusnya adalah menganalisis. Menganalisis ni biasanya dia akan berikan carta ataupun graf. Jadi pelajar kena keluarkan isi daripada graf tu. Okey, macam contoh soalan lah. Terangkan pola harga jualan ayam di Rajah 1. Maknanya dia kena keluarkan. Ini sebenarnya murid-murid susah nak jawab kadang-kadang. Sebab dia orang tak tahu macam mana nak ekstrakkan graf ni dalam bentuk ayat. Jadi pelajar tengok je. Pada bulan Januari dan Februari, harga jualan ayam pada harga RM6.50 dah boleh tengok. Okey. Januari RM6.50. Keluarkan je dalam bentuk ayat. Dan seterusnya, bulan Mac harga jualan naik kepada berapa? Kemudian April harga jualan naik kepada RM7. Jadi murid-murid keluarkan dalam bentuk ayat. Dah boleh rujuk pada graf. Okey, seterusnya menilai. Menilai ni biasanya menggunakan kaedah, kriteria atau standard. Ini contoh soalan menilai. Okey. Jadi soalannya adalah nyatakan pulangan modal yang tertinggi. Okey, jadi awak dah boleh tengok pulangan modal tertinggi adalah bidang usaha Chili. Sebab apa? Sebab 2.1 ni PM pulangan modal. Pulangan modal yang lebih tinggi. Jadi pelajar dah tahu. Terus jawab bidang usaha Chili. Okey, seterusnya soalan sambungannya, nilaikan prestasi ketiga-tiga bidang usaha. Jadi awak nilaikan, murid-murid nilaikan bidang usaha Chili paling tinggi. Keluarkan dalam bentuk ayat. Awak dah nampak dalam bentuk jadual tadi. Awak terjemahkan dalam bentuk ayat. Awak tulis bidang usaha Chili paling tinggi keuntungan. Yang pertama tulis keuntungan berapa, berbanding apa. Kemudian dalam jadual tadi dah ada pulangan modal. Jadi awak keluarkan lagi. Pulangan modal Chili tinggi berbanding apa. Jadi dah boleh tengok. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang menilai. Menunjukkan maklumat kesan penggunaan baja kimia dan baja organik. Okey, yang ini pelajar kena buatlah, hitung pulangan modal. Dan tentukan jenis baja manakah paling baik. Ini kena tentukan, kena membuat perbandingan. Okey. Dan ini adalah pengiraan ni lah. Ini adalah pengiraan, betul? Ya, betul. Bagi pengiraan baja dan juga jawapan bagi perbandingan antara baja kimia dan baja organik. Okey, jadi pelajar boleh buat sama ada jadual ataupun dalam bentuk penulisan. Macam saya cakap tadi. Okey, baik cikgu. Jadi itu dia serba sedikit bahagian B cikgu dalam esei kan cikgu respon terbuka. Respon terbuka ni sebenarnya dia nak menilai jawapan pelajar tu, mengasah lah dia punya bakat sebenarnya. Bukan bakat, dia punya menganalisis. Dia nak congkil pelajar punya kebat sebenarnya untuk lebih ni lah dalam jawapan tu dia sendirilah. Janganlah tulis macam cikgu cakap tadi 1+1 2 terus macam tu kan. Ya, betul. Baik, cikgu kita nak berhenti rehat sebab selepas ini saya rasa ramai yang calon SPM nantikan cikgu mengenai lakaran tu kan. Jadi kalau nak tahu macam mana kita nak orang kata tackle soalan ini, sebenarnya selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Fazrin dalam mata pelajaran pertanian. Baik, sekarang ini kita nak masuk pula mengenai lakaran dalam pertanian. Ini ramai murid-murid yang agak keliru ni Cikgu. Nak kena lukis 3D ke 4D ke 2D. Jom kita belajar bersama-sama. Okey Cikgu, silakan. Okey, saya teruskan kepada lakaran dalam pertanian. Baik. Okey. Kemahiran mencipta ni termasuk dalam konstrak tadi. Okey. Konstrak yang awal, antara konstrak yang ada lah. Jadi kemahiran mencipta ni menyatukan elemen membentuk idea atau struktur baru. Biasanya soalan ni melibatkan soalan lakaran. Lakaran. Jadi kita akan tengok bagaimana untuk menghasilkan lakaran yang betul. Okey, lakaran yang boleh memberi markah yang maksimum. Okey, saya ada soalan contoh. Anda berhasrat menternak puyuh pedaging di ruang belakang rumah anda. Okey. Berdasarkan Rajak 4, lakar dan labelkan sebuah reka bentuk sangka yang anda cadangkan itu. Okey, ini adalah contoh. Contoh cantik kan, Cikgu? jawapan yang boleh mendapat markah yang Penuh. yang maksimum lah. Saya tak boleh cakap penuh lah. Okey, jadi markah yang tinggi lah. Markah yang tinggi lah. Antara yang boleh mendapat markah yang tinggi. Okey. Label dengan betul. Lakaran pun kita tengok kemas. Nanti kita akan tengok apa penilaian yang ada untuk lakaran ni sendiri. Okey. Okey, ni yang kedua lah. Yang kedua. Okey, dia buat pintu ada, bidai ada dan kemudahan lain ada. Lengkap Cikgu. Apa beza gambar dua-dua gambar ni? Ni kalau dengan tengok. Yang ini. Apa yang ada, apa yang tak ada? Burung puyuh tu Cikgu. Burung puyuh, betul. Jadi murid-murid di rumah bila awak dah lakar sangka tu, apa kata awak masukkan puyuh? Sebab soalan dia tadi berkaitan dengan puyuh. Betul. Okey, jadi kita dah tentu-tentulah kita masukkan je. Burung puyuh seekor ke dua ekor ke. Biasa seekor dia ni lah Kamal Biasa mesti berdua Mesti berdua. Okey, mesti berdua. Jadi masukkan 2 ekor, 3 ekor puyuh. Nanti orang ingat sangka kucing ke sangka ayam betul. ke. Jadi kita nak menyatakan itu adalah sangka puyuh. Okey. Okey. Kita pergi kepada soalan perumahan potri untuk lakaran. Okey, murid-murid awak boleh rujuk dalam buku teks siapa yang ada buku teks di tangan buku teks Teta 4 dah boleh buka sekarang. Kita tengok sangka puyuh yang ada, gambar sangka puyuh yang ada pada muka surat 134 dan 135. Okey. Okey, ini tengok sangka puyuh. Okey, pemarkahan kemarin kita tengok daripada aspek yang pertama, label. Okey. Label mesti betul. Baik. Kita tengok label syarab, surat khabar, bekas minuman, bekas makanan. Mesti tulis dengan lengkap. Okey, murid-murid awak tak boleh tulis bekas. Baik. Atau boleh tulis Tupperware. Itu salah Mesti tulis bekas makanan, bekas minuman. Okey, mentol. Jadi nyatakan dengan betul lah label-label. Susun atur dan saiz mesti saling cakap betul lah. Okey, maknanya sangka saiz besar, tiba-tiba makanan, bekas makanan dia kecil atau bekas makanannya besar, sangkanya kecil, tak sesuai lah. Jadi murid-murid awak kena sesuaikan dengan saiz. Sangka dengan bekas makanan, dengan mentol. Okey, jangan mentolnya besar pula. Jadi kena sesuaikan. Okey. Untuk susun atur pun sama. Susun atur dengan kemas lah. Maknanya bekas makanan tu tak adalah kat tengah-tengah betul ke. Mesti letakkan tempat sesuai lah. Okey, seterusnya ke kemasan. Okey, macam ni bagi saya agak kemas dan berwarna. Ada soalan. Okey, murid-murid. Untuk menambahkan kekemasan awak boleh mewarnakan sangka-sangka awak tu. Untuk kelihatan lebih kemas. Tapi kalau awak tak confident, awak rasa awak mewarna dengan tak cantik, tak perlulah. Mungkin sikit-sikit saja. Tapi itu pun sebenarnya membantu juga dari segi pemarkahan kan Cikgu? Untuk markah, tengok pada soalan. Ada soalan dia cakap warnakan. Bila dia tak nyata, tak perlu warnakan lah. Tapi sebenarnya dia memberi satu bonus lah sebenarnya mungkin kepada pemeriksa. Bila kita dah warnakan cantik tu lah. Ya, Cikgu, kalau dia nak warnakan sangka tu tiba-tiba warna hijau, warna biru ke, orang kata warna-warni lah kan Cikgu mungkin di atas beberapa faktor lah kan. Itu pun macam mana pemeriksa nak nilaikan tu Cikgu? Dia tengok kesesuaian. Kesesuaian. Kalau sangka puyuh, biasanya kebiasaannya takkanlah kita letak warna pelangi ke apa jadi mesti kita warnakan sesuai dengan maknanya dengan sebenar. Dengan sangka puyuh yang sebenar. Okey. Baik. Dan seterusnya apa lagi Cikgu? Struktur lakaran yang betul. Struktur lakaran maknanya mestilah kemas dan betul lah.
Okey, kita pergi kepada soalan struktur dalaman tumbuhan, lakaran struktur anatomi. Okey, yang ada buku teks kata 5 terus buka. Muka surat 21, 22 dan 23 Awak boleh tengok lakaran untuk akar, batang dan daun. Okey. Okey. Ini biasanya keluar dalam bahagian B lah, lakaran-lakaran untuk anatomi Okey. Okey, struktur anatomi batang. Okey, kekemasan ini contoh pemarkahan. Ini bukan saya cakap pemarkahan yang sebenar lah. Maknanya biasanya saya bagi latihan belajar, saya akan bagi markah macam ni lah. Okey, kekemasan jelas, label dengan betul 84. Ini contoh lah, jika lakaran tu markahnya 7. Okey, jadi untuk mendapatkan 7 markah dengan penuh, pelajar mesti ada kriteria-kriteria ni lah, kekemasan jelas, label dengan betul. Struktur lakaran betul. Ya, jadi baru dapat markah penuh. Okey. Okey, ini adalah struktur anatomi batang. Wow. Bagi lakaran yang betul lah. Ini pelajar yang buat. Okey, jadi awak kena labelkan dengan betul. Kalau cambium tulis betul-betul cambium. Okey, jadi jangan salah. Ini selalu pelajar keliru sebab dia jarang gunalah perkataan istilah-istilah ni. Okey. Kalau flowworm tulis dengan betul xylem, cortex. Okey, warna pun memainkan peranan. Jangan awak salah pula benda-benda Yang biru awak lukis hijau, yang hijau awak lukis biru. Ini tak betul lah. Okey. Sebab untuk ni kita bukan ikut sangka tadi. Betul. Kalau sangka mungkin boleh warna hitam, warna coklat Okey, tapi struktur anatomi ni kena ikut warna yang betul. Sebab dia takkan jadilah. Contoh kalau flower memang berwarna kuning takkan kita nak colourkan warnakan dengan warna cortex. Jadi tak sesuai lah. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada lakaran reka bentuk sistem penanaman. Okey. Reka bentuk sistem penanaman ni ada 3, hidroponik, NFT. Okey, pelajar yang murid-murid yang ada buku teks boleh buka. Aeroponik surat 106, vertigasi muka surat 108. Okey. Kita pergi kepada sistem hidroponik NFT. Markah dari aspek. Yang pertama label. Okey. Label kena betul. Kalau pokok, tulis pokok. Okey. Susun atur. Susun atur mestilah betul. Kemal takkanlah pemasa ni dalam air. Macam tak logik pula Jadi susun atur kekemasan tu mesti ada. Main peranan semua. Main peranan untuk mendapatkan markah yang tinggi. Ya. Okey, struktur lakaran dengan betul. Kalau awak lukis pokok tu, lukis dengan betul lah. Warna dengan betul hijau. Okey, kalau sayur, awak tulis sayur. Okey, akar, takkan akar warna kuning, akar warna kuning, akar warna merah. Warna merah, warna yang selain daripada warna kebiasaan akar. Ya. Jadi pelajar kena warnakan dengan betul lah. Maknanya kalau akar warna apa, daun warna apa. Okey, air warna apa. Okey, jadi ini antara yang boleh mendapat markah yang tinggi lah. Lakaran-lakaran sebegini. Okey, ni hidroponik NFT. Vertigasi pula. Okey, ini vertigasi yang saya cakap tadi Vertigasi. Okey, markah dari aspek. Yang pertama label, sama juga. Dia tak lari banyak Kemal Ada mesti label, kekemasan, susun atur, itu mesti. Itu antara aspek dalam lakaran ni. Okey. Struktur lakaran yang betul. Sama je kita tengok jadi kena buat yang betul lah. Maknanya namakan label pun betul. Okey, contoh set pemasa. Awak nak tulis timer. Dia nak tulis bahasa Inggeris Okey, boleh. Tak ada masalah. Yang penting istilah tu mestilah tepat ataupun betul lah. Maknanya timer bukan tulis timing. Ada tulis timing tu dah salah lah. Yep. Jadi kalau pemasa, timer ataupun polybag. Dia nak tulis dalam bahasa Inggeris polybag kan. Ataupun sama pipe dengan poly. Dia nak tulis dalam bahasa Inggeris. Boleh, tak ada masalah. Yang penting istilahnya mestilah betul. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, kita pergi kepada struktur anatomi bunga. Okey, jadi lakaran aspek lakaran yang diambil kira, yang pertama samalah label, susun atur, kekemasan, struktur lakaran. Ini memang murid-murid sama je. Jadi awak yang perlu mainkan peranan penting lah untuk pastikan ni. Pastikan warnakan betul-betul. Ya. Ni aeroponik cikgu? Okey, aeroponik pun sama. Dia punya label, susun atur, kekemasan, struktur lakaran. Okay. Itu semua sama. Okey, macam bunga saya cakap tadi. Saya ulang balik lah. Yang bunga tadi, saya lupa lah. Warna pun sama. Janganlah bunga yang lukis warna lain. Sebab awak belajar, dalam buku teks pun dah nyatakan warna apa untuk ni. Untuk setiap struktur tu. Jadi,
ikut apa yang ada di dalam buku teks untuk mendapat markah. Jadi awak pun relax lah, awak pun tak pening fikir warna apa. Jadi dah tahu warna apa. Ini sekejap lagi fikir warna 5 minit Dah habis hilang 10 minit, 5 minit. Betul. Warna apa bunga nak buat tak payah pening-pening. Ikut buku teks. Senang. Habis cerita. Okey, saya pergi kepada mekanisasi. Okey, lakaran untuk mekanisasi pun sama, kaedah pembajakan Okey, kaedah pembajakan. Jadi kena ikutlah betul-betul anak panah. Anak panah yang betul. Okey. Arah ke mana. Itu antara yang boleh mendapat markah yang agak tinggilah. Okey, ini pun sama, mekanisasi, pembajakan. Sistem pembajakan ni kena buat dengan betul lah. Okey, saya dah habiskan bahagian B. Okey, jadi Akmal, kita tengok sikitlah sasaran pencapaian pertanian. Macam Akmal tadi ini kalau Akmal punya lah. Okey, untuk kerja khusus tadi kita dah buat 24. 24. Okey, jadi agak-agak target untuk dapatkan A. Saya target daripada 70 mungkin 60 lah cikgu. 60 ni Akmal study siang malam ni. Ya. Tu dia boleh dapat 60 Jadi berapa Akmal? Agak-agak 84 ramalan lah cikgu. awak untuk SPM Ini dah A1 cikgu 84. Kalau ikut grade yang ada mungkin boleh pergi. Tapi kita tak tahulah grade yang ada Tapi ini agak markah yang agak tinggilah. Untuk seorang pelajar seorang pelajar yang baik. Baik. Okey, jadi pelajar murid-murid di rumah awak dah boleh sasarkan pencapaian awak untuk SPM 2021. Okey, saya tahu kekangan pandemik ni sekarang memang masa belajar awak agak kurang, mungkin terhad. Tapi saya doakan yang terbaiklah untuk awak sasarkan apa sasaran awak untuk SPM 2021 ni. Okey, ini macam mana kita nak jawab ni cikgu? Okey, Kemal, saya dah sediakan pantun Silakan cikgu. Boleh jawab tak? Ya, okey. InsyaAllah lah cikgu. Boleh jawab tak apa, kita nanti kemudian tak apa. Okay. Baik cikgu. Okey, silakan cikgu. Pantunnya. Kalau mencari buah asam, biar lebih jangan berkurang. Cantik. Rajin berusaha siang dan malam. Okey. Tangga kejayaan pasti datang. Itu dia daripada Cikgu Fazli kita. Cikgu, saya nak jual balik. Saya beli boleh. Tapi alah masa pula tak cukup cikgu. Minta macam maaf alasan cikgu. Macam alasan. Tak ada cikgu. Okey, cikgu mungkin ada ucapan lah untuk calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran pertanian. Apa yang cikgu boleh berkatakan kepada mereka? Last word cikgu. Sebelum mereka pergi ke medan peperangan. Saya 7 Mac 7 Mac paper kertas pertanian kertas 1. Okey, saya doakan cemerlang untuk semua pelajar di seluruh Malaysia. Okey, semoga saya doa semua dapat A lah. Okey. Senang. Tak payah ni, biar semua dapat A. Jadi prestasi pertanian di Malaysia ni naik semua. Amin. Okey, amin. Jadi saya doakan guru-guru yang mengajar murid-murid pun lebih berusaha lebih gigih untuk mengajar murid-murid kita untuk mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran pertanian untuk SPM tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Amin. Okey, Akmal, saya nak bagi kredit sikit boleh tak untuk rakan-rakan saya? Boleh cikgu. Okey, JU Kebangsaan dan juga JU Negeri. Okey, terima kasih banyaklah dan juga rakan-rakan saya yang membantu sepanjang minggu ni untuk membantu saya lah. Untuk menyampaikan tips-tips kepada murid-murid. Okey, itu saja daripada saya. Okey, itu sajalah. Tak ingat dia nak bagi pantun lagi. Saya tunggu. Dah cukup. Cukup cikgu. Baik, cukup. terima kasih kepada Cikgu Fazrin dan juga kita juga nak ucapkan terima kasih kepada seluruh guru di Malaysia ni yang terutamanya yang mengajar mata pelajaran pertanian ni cikgu kan. Kepada anak-anak murid, saya pasti ianya bukan satu perkara yang mudah di kala pandemik ini. InsyaAllah saya pasti juga calon-calon SPM sudah bersiap sedia untuk menjawab mata pelajaran pertanian dan saya juga akan mendoakan anda semua. Okey, kita akan jumpa lagi untuk mata pelajaran seterusnya insya-Allah. Jaga diri semua. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Sukses SPM 2021 Pecutan. Bye bye.